Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni kita bincang bab 10 matematik guna pengurusan kewangan. So di hari pengajaran pelajar akan dapat membina dan membentang pelan kewangan peribadi untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang, dan seterusnya menilai kebolehsanaan pelan kewangan tersebut. Kita tengok yang pertama. Bagaimanakah anda menilai kebolehsanaan pelan kewangan jangka pendek dan jangka panjang? Pertama, pelan kewangan yang dibina oleh seseorang individu bertujuan untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk membina pelan kewangan, seseorang individu harus mengenal pasti sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dan perbelanjaannya. Kita tengok kat sini. Pelan kewangan yang cekap seharusnya mendahulukan simpanan sebanyak 10% daripada jumlah pendapatan sebelum melibatkan perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Jadi sebab itu, pelan kewangan yang dibina harus mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap seperti ansuran, bulan kereta, rumah dan bagi kad kredit. Jika wujud aliran tunai negatif, seseorang harus membetulkan pelan kewangan dengan mengurangkan perbelanjaan tidak tetap. Pada masa yang sama, seseorang boleh menambah sumber pendapatan mengikut kemahiran setiap individu agar perbelanjaan tetap tidak terjejas. Maklumat di bawah berkaitan dengan aras pendapatan dan perbelanjaan Encik Yusof untuk bulan Disember 2019. Encik Yusof bekerja sebagai ejen insurans, manakala isterinya seorang suri rumah. Mereka mempunyai 3 orang anak yang masih belajar. Kita tengok sebelah. Kalau kita tengok sini, pelan kewangan Encik Yusof, gaji bersih Encik Yusof setelah ditolak potongan wajib ada RM5,000. Kemudian pendapatan itu tiada, kosong. Jumlah pendapatan bulanan adalah RM5,000. Tolak simpanan tetap bulanan 10% dari pendapatan bulanan tiada, kosong. Tolak simpanan untuk dana kecemasan RM200. So baki dia, pendapatan dia tinggal RM4,800. Kemudian tolak pembayaran tetap bulanan. Yang pertama, ansuran pinjaman perumahan RM1,000, premium insurans RM500, jumlah perbelanjaan tetap bulanan RM1,500. Tolak jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan. Kita tengok sini makanan dia, makan dan minum RM900, pendidikan kanak-kanak RM600, belanja petrol RM420, bil telefon RM480, bil utility RM500, melancong RM400. Jadi kat sini perbelanjaan tidak tetap RM3,300. Jadi pendapatan lebihan atau kurangan RM0. Jadi kat sini Encik Yusof ingin membeli komputer yang berjenama FAST bernilai RM6,000 bagi urusan jualan insurans dalam masa setahun. Bagi pendapatan, tolak dengan jumlah pendapatan RM4,800, tolak RM4,800. Jadi ada RM0. Berdasarkan pelan kewangan, Encik Yusof tidak mempunyai simpanan untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek. Oleh itu, sukar bagi Encik Yusof mencapai matlamatnya. Anda dikehendaki membantu Encik Yusof menyelesaikan kewangan tanpa menggunakan dana kecemasan. Kemudian, adakah Encik Yusof menguruskan kewangan dengan cekap? Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Yusof bagi mencapai matlamatnya? Dan bagaimanakah pendapatan tambahan boleh diperoleh bagi menambahkan jumlah pendapatannya? Dan anda dikehendaki mewujudkan pelan kewangan baru berdasarkan proses SMART. Kita tengok pada penyelesaian. Dia tidak menguruskan kewangan dengan cekap kerana wujud perbelanjaan yang boleh dikurangkan seperti bayar telefon, makan dan minum, serta tidak ada pelaburan untuk masa depan. B. Simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat. Pertama, simpanan bulanan dia sama dengan RM6,000, bahagikan dengan 12 sudah dapat RM500. Yang C, Encik Yusof boleh menambah pendapatan dengan menjual lebih banyak produk insurans dan memperkenalkan ejen-ejen baru. Dan yang seterusnya, yang D, konsep SMART dalam pelan kewangan yang baru. So kita tengok macam mana dia buat. Yang pertama, spesifik khusus, iaitu dia nak beli komputer. Measurable, boleh diukur. Bernilai RM6,000 memerlukan simpanan bulanan
RM500 untuk mencapai matlamat. Attainable, boleh mencapai simpanan bulanan sebanyak RM500 daripada jumlah pendapatan RM5,000. Seterusnya realistik, RM500 daripada jumlah pendapatan sebanyak RM5,000 hanya merupakan 10% daripada pendapatan. Dan seterusnya time bound, tempoh masa setahun adalah cukup untuk mengukur RM6,000 dengan simpanan bulanan sebanyak RM500. Kita lihat kepada pelan kewangan baharu Encik Yusof setelah mengambil kira beberapa pelanggan dari segi belanja tetap. So gaji Encik Yusof RM5,000, pendapatan pasif kosong, jumlah pendapatan bulanan RM5,000, tolak simpanan tetap bulanan RM500, tolak simpanan untuk dana kecemasan RM200. So jadi baki pendapatan tinggal RM4,300. Kemudian tolak pembelian tetap bulanan pertama ansuran pinjaman rumah RM1,000, premium insurans RM500. Jumlah pembelian tetap bulanan tinggal RM1,500. Kemudian tolak jumlah bulanan tidak tetap bulanan. Yang pertama makan dan minum RM900, pendidikan anak-anak RM600, belanja petrol RM300, bil telefon RM300, bil utility RM350, melancong RM200. Kemudian pelaburan amanah saham RM150. Jadi pendapatan tidak tetap dia ada RM2,800. So jadi pendapatan lebihan RM0 lah. So jadi simpanan Encik Yusof sebenarnya boleh membantu Encik Yusof mengumpul sebanyak RM6,000 pada hujung tahun 2020 bagi mencapai matlamat jangka pendek. Kemudian kita lihat kepada menilai kebolehsanaan pelan kewangan Encik Yusof. Setiap perancangan kewangan harus dinilai dari semasa ke semasa disebabkan beberapa faktor. Antara faktor yang perlu diberi tumpuan oleh Encik Yusof adalah seperti kadar inflasi semasa yang boleh menyebabkan kos taraf hidup meningkat. Hal ini secara tidak langsung boleh meningkatkan jumlah pembelian. Jika keadaan ini berlaku, Encik Yusof patut mengambil langkah menambahkan pendapatan. Namun, pelan kewangan Encik Yusof boleh mencapai matlamat kerana beliau telah mengambil langkah berjaga-jaga untuk menabur dalam amanah saham. Jumlah pembelanjaan boleh diatasi dengan dividen yang diterima. Kita tengok kepada pelan kewangan jangka panjang. Pelan kewangan jangka panjang seperti pelan kewangan jangka pendek. Tujuan pelan kewangan jangka panjang adalah bagi mencapai matlamat seperti yang dirancang pada peringkat awal. Pelan kewangan jangka panjang merupakan pelan kewangan yang melebihi 5 tahun seperti pendidikan untuk anak-anak, persaraan dan pembelian rumah. Untuk membina pelan kewangan jangka panjang, aspek utama yang perlu diambil kira adalah seperti kadar inflasi, kadar faedah, kesihatan diri. Semasa membina pelan kewangan jangka panjang adalah lebih baik jika kita menggunakan tabungan lebih awal kerana amalan ini selamat dan dapat membantu kita mencapai matlamat kewangan dengan cepat. Contohnya sebagai persediaan untuk persaraan. Kemudian pelan kewangan yang jangka panjang yang dibina berbeza bagi setiap individu. Pendapatan seseorang individu ataupun gabungan pendapatan suami dan isteri membolehkan seseorang individu menyimpan simpanan bulanan yang mencukupi dan tempoh masa yang lebih pendek. Apa itu kadar inflasi? Kadar inflasi adalah keadaan ekonomi yang mengalami kenaikan dalam tingkat harga umum secara berterusan dan tidak terhad. Kemudian zon interaktif, ini tak perlu. Contoh 6. Encik Said dan isterinya ingin membeli sebuah rumah dalam masa 6 tahun selepas mereka berkahwin. Jumlah pendapatan mereka berdua ialah RM8,000 dan jumlah pembelian tetap dan tidak tetap adalah RM6,600. Mereka bercadang membeli rumah dan 2 tingkat yang berharga RM720,000 dengan wang pendapatan sebanyak RM72,000. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Said dan isterinya bagi mencapai matlamat tersebut? Adakah Encik Said bijaksana dari segi pembelian rumah yang berharga RM720,000? Berikan dulu justifikasi anda. Pertama, simpanan tahunan yang diperlukan untuk Encik Said RM32,000 bagi RM600 sama dengan RM12,000. Jadi simpanan bulanan yang diperlukan untuk Encik Said adalah RM12,000 bagikan dengan 12, so dapat RM1,000. Bagi keluarga Encik Said, jumlah simpanan bulanan sebanyak RM1,000 sebulan bagi macam matlamat tidak suka menggunakan jumlah pendapatannya sebanyak RM8,000. Untuk jawapan B, adakah ni bijaksana?
Jawapannya tidak. Walaupun Cik Syed boleh membayar pendapatan RM70,000, namun ansuran bulanan rumah yang perlu dibayar membenarkan beliau kerana jumlah perbelanjaan adalah tinggi. Kajian kes. Andaikan diri anda ialah perunding kewangan, Encik Wang selaku keluarga yang mengamalkan aras pendapatan dan pembayaran bulanan seperti yang di bawah telah datang berjumpa dengan anda untuk membina dapatan kewangan bagi membeli rumah. Jadi gaji Encik Wang RM6,500, pendapatan pasif sewa bulanan RM500, jumlah pendapatan bulanan RM7,000, tolak simpanan tetap bulanan RM650, tolak simpanan untuk dana kawasan RM100 bagi pendapatan hingga RM6,250. Okey, tolak perbelanjaan tetap bulanan asuran pinjaman rumah RM1,500, asuran kereta RM800, premium insurans RM60, jumlah peserta tetap bulanan RM2,900. Kemudian total jumlah pengeluaran tidak tetap bulanan, pembelian dapur RM1,300, pelancong RM500, utiliti rumah RM300.5, bil telefon RM300, belanja petrol RM800, gimnasium RM100. Jadi jumlah pelajar tidak tetap RM3,350. Di perambatan lebihan adalah RM0. Encik Wang bekerja sebagai seorang pegawai pemasaran di sebuah syarikat manakala isterinya seorang suri rumah tangga dan memiliki 2 anak yang berumur 1 dan 2 tahun. Encik Wang ingin menyimpan wang untuk pernikahan anak sebanyak RM150,000 dalam masa 15 tahun dari sekarang. Anda sebagai perunding kewangan membantu Encik Wang untuk membina pelan kewangan yang boleh mencapai matlamat kewangan Encik Wang. Jadi kat sini, simpanan tahunan RM150,000 bagi dengan 15 tahun, saya dapat RM10,000. Simpanan bulanan RM10,000 bagi dengan 12 bulan, saya jadi RM833. Jadi tambah simpanan yang diperlukan adalah sebanyak RM803.3 tolak RM650, RM183.33. Cadangan. Encik Wang perlu menambah jumlah simpanan sebanyak RM183.33 bagi setiap bulanan. Beliau boleh mengurangkan perbelanjaan bagi tujuan melantung sebanyak 20% demi mencapai matlamat kewangan untuk menyimpan wang bagi tujuan pernikahan anak. Jumlah pengurangan perbelanjaan melancong RM25 per 100 darab 500 serta 125. Jumlah perbelanjaan baru melancong adalah 125.335. Beliau juga boleh mengurangkan perbelanjaan ke atas petrol sebanyak RM100 dengan berkongsi kereta dengan rakan sekerja dengan mengamalkan kedua-dua rangka di atas. Boleh menambah jumlah simpanan sebanyak 105 campur 100 225. Encik Wang juga boleh menggunakan langkah-langkah lain dalam mengurangkan perbelanjaan tidak tetap bagi mencapai matlamat kewangan. Selain itu, Encik Wang juga boleh menambah pendapatan dengan melakukan kerja-kerja sampingan yang lain untuk menjadi pendapatan tambahan. Encik Wang juga boleh melapor dengan menggunakan jumlah wang yang dikumpul pada setiap tahun supaya memperoleh pendapatan pasif iaitu dividen dan faedah bagi tambahan kepada jumlah pendapatan. Pelan kewangan yang baru setelah mengambil kira cadangan tersebut. Yang pertama, pelan kewangan baru Encik Wang. Gaji Encik Wang RM6,500, pendapatan pasif sewa bulanan RM500, jumlah pendapatan bulanan RM7,000, tolak simpanan tetap bulanan RM650, tolak simpanan untuk dana kecemasan RM1 bagi pendapatan RM6,250. Tolak pembayaran tetap bulanan yang berkenaan RM1,500, asuran kereta RM800, premium insurans RM600, jumlah pembelanjaan tetap bulanan RM2,900. Tolak jumlah pembelanjaan tidak tetap bulanan. Pembelanjaan dapur RM1,300, melancong RM375, utiliti rumah RM300.5, bil telefon RM300, belanja petrol RM700, gimnasium RM100. Jumlah pembelanjaan tidak tetap adalah RM3,125, pendapatan lebihan RM225. Jadi jumlah simpanan bagi 1 bulan, simpanan bulanan campur dengan simpanan tambahan RM650 campur RM225, so jadi RM875. Jumlah bagi 15 tahun, so jadi RM875 darab 12 darab 15, so dapat RM157,500. So jadi pada hakikat sebenar, jumlah wang yang lebih daripada RM157,500 kerana simpanan tahunan di bank menawarkan faedah. Kebolehsanaan pelan kewangan Encik Wang bergantung pada beberapa faktor berikut. Pertama,
kadar inflasi harus tidak melebihi kenaikan gaji, sewa rumah yang pada tetap. Encik Wong sihat dan boleh meneruskan pekerjaan, dan peningkatan rumahnya boleh dilintasi dengan peningkatan gaji sewa dan bekerja sambilan. Tidak ada perkara di luar jangka berlaku bagi keluarga Encik Wong yang melibatkan kos tinggi. Itu saja, sekian, terima kasih.